الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat, dengan lafaz alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita mulakan kelas pengajian kita pada malam ini dengan sambungan bab yang berikutnya, larangan mencela atau larangan memaki ayam. Tajuknya larangan mencela ayam. Semalam larangan mencela angin, yang mana kedua-duanya makhluk Allah Subhanahu. Bukan sekadar kita nak mencela manusia, hatta dalam agama kita pun mencela makhluk, haiwan, binatang pun kita dilarang. Bukan sahaja kita nak maki orang tak boleh, kita nak kata ke orang pun tak boleh. Hatta dalam agama dia melarang kita daripada mengeluarkan kata-kata yang kesat, buruk kepada haiwan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, semakin kita menuntut ilmu, semakin kita mengajar dan semakin kita belajar, akhlak dan sikap yang kita amalkan ataupun dalam kehidupan harian kita ini semakin elok. Cerminan kepada orang yang berilmu itu perangai dia lah, akhlak dia, sikap dia. Semakin dia berilmu, semakin dia memahami agama, semakin dia mendengar kalam Allah dan Rasul, semakin berakhlak dan semakin baik sikap dan kelakuannya. Daripada Zaid bin Khalid radhiyallahu an, daripada Zaid bin Khalid radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ad-dik fa innahu yuqidhu lis-salah. Jangan kamu memaki, sabba yasubbu, jangan kamu mencela, ad-dik, dikun, ayam jantan. Fa innahu, kerana sesungguhnya ayam jantan ini, ayam yuqidhu lis-salah, dia berkokok. Ayam jantan ni dia berkokok, yuqid, membangunkan kamu untuk salat. Tengah kita duduk sedap lena, dia kokok, dia berkokok, kita pun maki dia. Tak guna punya ayam, jilaka betul, hawa betul, lahabau betul ayam ni. Orang Melaka kan, orang Perlis lagi kasar, tak guna, sekali dia keluar, haram tu, haram ni kan. Maki ayam tu, pasal apa? Pasal dia terkejut. Tengah punya dia syok, mengeram kan, dia tengah dia syok, maluh lena kan, dengan angin timur ni apa-apa kan, tak tahu dia pergi kokok. Nabi kata, la tasubbudik, jangan maki ayam. Sepatutnya orang beriman ni, bila kita baca karangan para ulama seperti yang disebut di dalam syuruh, syarahan-syarahan, huraian dan ulasan para ulama seperti Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Imam Al-Aini, ketika mereka mensyarahkan atau menghuraikan berkaitan dengan ayam ni, mereka kata apa? Kita tak boleh maki ayam ni, pertama kerana dia membantu kita melakukan ketaatan kepada Allah.
dia menjadi makhluk yang menolong dan mempermudahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan ketaatan, menunaikan salat. Tidak sepatutnya makhluk apapun yang membantu kita untuk salat ni kita maki dia. Sebaliknya kita bersyukur dengan tindakan dia. Sebab tuan-tuan cuba perhati, saya walaupun duduk kawasan perumahan, taman, tapi ada, tak tahulah ayam orang belah ke ayam terlepas ke apa, on time dia akan bunyi, dia akan berkokok, menandakan permulaan fajar. Dan ayam ni kalau dia tak gila lah, kalau dia gila kita tak tahulah kan, tapi kalau dia waras, salim, akal dia okey, dia akan kokok masuknya waktu subuh. Tapi kalau ayam tu pukul 12 dia pergi berkokok, ayam tu esok tuan-tuan beli nyok berandang, dia dah problem. Tapi ayam ni dia boleh, salah satu kata para ulama, dia telah diberikan suatu kelebihan oleh Allah. Dia mengetahui pada keadaan waktu, perjalanan waktu, peredaran masa, sehingga dia berkokok pada permulaan subuh untuk memberikan suatu isyarat kepada kaum muslimin supaya mereka bangun mendirikan salat. Jadi kita patut bersyukur, terima kasih, alhamdulillah dia gerak kita. Hatta bini kita pun kalau dia gerak kita jangan apa, kita bersyukur, alhamdulillah, terima kasih. Sebab dia menyedarkan kita, menyelamatkan kita daripada apa? Meninggal dan mencuaikan salat. Jam nak kena buh bateri, jam nak kena kunci, jam nak kena beli, ayam free of charge, dia tolong berkokok untuk kita. Sebab itu muazzin kena beli ayam banyak. Muazzin umur Tok Bilal ni kena beli ayam banyak. Kan? Nampak? Magamak tak jaga, so ayam tu pergi cekah dia. Okey. Hadis yang kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ada satu lagi riwayat yang mana Nabi SAW juga menyentuh tentang larangan mencela ayam. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i. An-Naddik sawwata 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An-Naddika, bahwasanya ada seekor ayam. Sawwata, sawt, dia berkokok, dia bersuara. 'Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkokok di sebelah Nabi, di sisi Nabi, berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasabbahu rajulun, maka telah memaki akannya, yakni ayam tadi ini, rajulun minal ansar, seorang lelaki daripada ansar. Bila ayam tu sawwata, ayam tu berkokok, mengeluarkan suara dia berkokok, ayam ni berkokok lah. Harimau mengaum, kucing apa? Mengiau, kan? Ayam berkokok, bahasa mereka. Dia maki, fasabbahu, telah memaki ia akan ayam tu. Faqala, maka bila Nabi tengok perkataan dia ataupun sikap perangai dia maki ayam tadi ni, faqala, maka Nabi SAW sebut pada lelaki tadi ni, la tasubbu, jangan maki. La tasubbu ad-dik fa innahu yad'u ila as-salah.
Jangan kamu memaki ayam, kerana sesungguhnya dia menyeru untuk mendirikan salat. Fa innahu yad'u ila salah, kerana dia itu mengajak atau membangunkan, menyeru kamu untuk mendirikan salat. Jadi nampak, Nabi tak benarkan dan Nabi sebut kenapa dia tak benarkan kita maki ayam. Okey. Sebab itu kata para ulama, sesiapa yang membantu dan menolong kita, sama ada manusia ataupun haiwan, tak kiralah apa makhluk sekalipun, jika ia membantu dan menolong kita dalam melakukan ketaatan, sepatutnya kita memberikan pujian dan penghargaan, dan bukannya kita mencela dan mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada pihak tersebut. Kadang-kadang saya kesian pada jawatan kuasa masjid ni dalam tempoh pandemik ni, dalam tempoh Covid ni. Jawatan kuasa masjid ni dia ibarat luah mati bapa, telan mati mak. Pihak yang terlibat nak memudahkan urusan kita, kita pertama berterima kasih dan bersyukur. Kerana kalau mereka yang dibertanggungjawabkan itu tidak melakukan tugas dengan sebaiknya, mengakibatkan suatu mudarat yang lebih besar, kemungkinan masjid ditutup, kebenaran untuk salat itu ditarik balik. Sebab itu sebahagian daripada jawatan kuasa masjid ni bertindak tegas, tak benarkan orang yang tak mematuhi. Walaupun mungkin kita tak bersetuju dengan SOP itu, tapi kita akur kerana dia arahan. Jadi bila diarahkan, kalau kita tak pakai mask, kita tak bawa sejadah, tak memenuhi kriteria dan syarat tersebut, kalau tak dibenarkan kita salat atau diarahkan kita salat di luar daripada kawasan main hall, dewan utama, kita akurlah. Kita jangan duk maki pula. Sebab mereka bertindak untuk kemaslahatan, kebaikan bersama. Selagi ada satu orang dua langgar, keseluruhan orang lain akan menerima kesan. Mungkin yang bertindak, yang jaga SOP tu buat dia pun tak setuju, tapi itu diperintahkan. Sebetulnya jamaah yang main ni bagi kerjasama, doakan, jazakumullah khair wa barakallahu fikum, semoga Allah wa barakallahu fi, semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan, keberkatan, rahmatnya. Kerana mereka bertujuan untuk apa? Menyusun atur, memudahkan supaya setiap orang dapat melakukan ibadah. Ini tidak kerah kepala, bukan kerah beza, kerah kedekian. Orang duk habang kata lepas subuh tak boleh duk lama, awal-awal hari tu kena balik, lepas semayang kena tutup. Lepas tutup lah pasal arahan, bukan pasal saja-saja arahan. Sekali kalau tak tutup, berlaku kes, tutup terus masjid. Siapa tak boleh semayang? Betul kita nak berzikir, betul kita nak berwirid, betul Nabi duduk lepas daripada subuh sehingga masuk waktu syuruk. Tetapi hukum bergantung kepada keadaan. Jadi sepatutnya kita orang semayang, orang berjemaah ni, terima kasih kan, ayam pun kita tak boleh maki pasal dia gerak kita maghrib subuh, tambah tu bilal ni kita tak boleh kata apa. Okey, nampak? Kata para ulama, secara tabiatnya ayam tidak akan berkokok melainkan apabila telah hampir masuknya waktu subuh. Kerana itu adalah fitrah yang telah ditentukan oleh Allah ke atas ayam.
Maksudnya ayam ni, dia punya setting time dia telah disusun oleh Allah menjadikan dia berkokok. Lepas itu kalau kita habaq dekat dia, hang nak berkokok pun tengok time sama. Pukul 5, pukul 6 tu aku lena lagi. Dia tak boleh. Dia pasal dia mentaati Khaliq, Tuhan dia yang maha besar, Allah, lebih daripada manusia. Allah jadikan dia macam tu, on time dia kokok. Nampak? Ha? Okey. Kemudian tuan-tuan kita tengok lagi. Hadis ni juga kata para ulama menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersifat rahmatan lil alamin. Bukan sahaja kasih belas ataupun kasih sayang itu hanya dituntut kepada sesama manusia, tetapi juga Nabi mengarahkan umatnya supaya bersifat belas kasihan sesama makhluk termasuk haiwan. Bukan sahaja dengan manusia, sesama manusia, di antara kita dengan haiwan. Itu yang kata rahmatan lil alamin, merangkumi semua makhluk. Kita akan baca nanti hadis di mana bukti bahawa setiap kebaikan yang kita lakukan kepada binatang ada pahalanya di sisi Allah. Saya akan baca hadis itu pada tuan-tuan. Nampak? Ha? Okey. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur seorang sahabat yang menajamkan pisaunya untuk menyembelih haiwannya di hadapan haiwan tersebut. Nabi tak bagi. Dalam hadis yang selalu kita dengar, para ustaz kita duk baca, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan, wajib kepada orang-orang yang beriman untuk berbuat baik kepada semua makhluk. Hadis tu dia fokus kepada isu sembelih. Pasal itu sambungan dia Nabi kata wa idza zabahtum, apabila kamu nak menyembelih haiwan, khususnya dalam ibadah qurban, fa ahsinu, hendaklah kamu memperelokkan cara menyembelih. Kamu tajamkan pedang ataupun pisau. Sebelum kita nak sembelih tu kita tajamkan dulu. Jangan kita pergi asah depan lembu tu. Jangan kita asah depan kambing tu. Sebab itu Nabi kata pada sahabat yang asah tu, adakah engkau nak bunuh dia 2 kali? Lembu tu duk tengok dia tambat tu, dia duk asah. Hang tengok ni, tak lama ni pisau nak makan hang ni. Nabi tak bagi. Nabi kata, adakah hang nak bunuh dia 2 kali? Ihsan Nabi. Ini agama. Nampak? Ha? Okey tuan-tuan hadirin mukminin. Kemudian kalau kita tengok juga larangan kita mencela ayam ini kerana Allah telah menugaskannya untuk menggerak manusia, membangkitkan manusia, seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tujuannya untuk membangun dan membangkitkan manusia bagi menunaikan salat fajar, yakni salat subuh. Dan tuan-tuan, inilah bukti bahawa tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa fungsi dan juga tanpa manfaat. Di dalam surah Ali Imran ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana ma khalaqta hadha batila, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan apa-apa perkara batila dalam keadaan sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari azab neraka. Semua makhluk seperti yang kita sebut semalam dalam isu angin ada tujuannya.
ada maksudnya, ada manfaatnya. Hatta kuman tu pun ada manfaat dia. Sebab itu tuan-tuan, dalam pembesaran budak-budak, dalam tumbesaran budak-budak, kanak-kanak digalakkan untuk bermain kotor. Kanak-kanak ni digalakkan untuk bermain kotor, untuk bergelumang dengan bakteria. Budak-budak yang lasak ni, yang bergelumang dengan kotor, main tanah, main pasir, mandi sungai apa semua ni, dia akan terdedah dengan kuman. Kuman yang masuk ke dalam badan dia itu membina antibodi, daya ketahanan untuk dia berlawan dengan kuman-kuman yang akan datang. Maksudnya, kuman yang jahat itu, kuman yang mendatangkan penyakit itu, ada manfaatnya kepada manusia. Nampak tuan-tuan? Artinya tidak ada satu makhluk daripada sehalus-halus makhluk sehinggalah sebesar-besar makhluk, kesemuanya ada fungsi, peranan, tugas, manfaat dan kebaikan. Tak ada benda yang Tuhan buat sia-sia. Yang buat sia-sia ni kita. Buat satu benda, beli satu benda, orang tanya nak buat apa? Toh aku teringin beli. Tapi tak ada manfaat. Tapi Allah bila dia buat satu benda, dia jadikan satu benda ada manfaat dia. Nampak? Tuan-tuan cari satu makhluk Allah yang tak ada fungsi. Tuan-tuan cari satu makhluk yang Allah cipta, yang Allah jadikan, yang Allah create benda tu, makhluk Allah yang tak ada tujuan dan tak ada manfaat apa. Cari. Benda ni ustaz, kami dah cari dah, kami jumpa. Dia ni tak ada guna apa pun. Kalau ada, tuan-tuan bawa mai. Makhluk Allah yang tak ada guna. Sebab itu semua benda ada hikmah, ada manfaat dan tujuannya. Okey. Hadirin mukminin, kita sambung tengok lagi apa yang disebut oleh para ulama. Selain daripada larangan kita memaki atau mencela ayam ni oleh kerana dia mengejutkan kita untuk solat, kita juga apabila mendengar kokokan ayam ini, sebenarnya dia membawa satu isyarat yang sangat penting. Sebab tuan-tuan tak boleh maki dia. Pertama, dia berfungsi nak gerak tuan-tuan semayang. Tapi biasalah tuan-tuan, ini satu benda yang menarik juga. Ayam tu dia berkokok waktu kita duk sedap lena. Pukul 6, pukul 5, waktu kita duk syok lena, dia gerak kita pasal kita nak suruh kita pergi sembahyang subuh. Dia telah potong, dia telah bertembung dengan seronok kita dengan kokokan dia. Secara normalnya tak ada orang dia akan suka kalau kita bercanggah dengan nafsu dia. Tuan-tuan faham? Orang yang kencing manis, dia tak akan suka pada larangan makan manis. Tapi kalau dia tu kencing manis, tuan-tuan pi buh teh tarik tengah tin susu, dia syok. Tapi yang dia duk marah kat kita ni pasal apa? Dia sengah-sengah pesakit ni, dia marah tak, dia tak suka. Dia kata aku tak mahang jaga aku. Hak ni tak boleh makan, hak ni tak boleh makan. Kita potong dia, potong angin dia. Dia angin lah kat kita. Tapi kita potong angin dia tu untuk kebaikan dia, betul tak? Kita bercanggah dengan kehendak dia, bercanggah dengan keinginan dia,
untuk menyelamatkan dia. Betul atau tidak? Tapi ada satu orang mai pula, dia kata makanlah. Kira apa Dia syok tak dengan kawan tu? Dia syok tak? Dia syok tak? Kawan tu menghantar dia cepat bertemu dengan Allah. Tapi dia syok lah kawan tu. Pasal apa? Apa dia nak buat pun boleh, betul tak? Aku nak makan teh tarik, boleh ha? Nak susu banyak mana? Satu tin ke tengah tin? Aku nak makan air kacang pula tengah hari, tak apa. Pagi teh tarik, tengah hari air kacang, malam kita tibai pula roti pelata ke, roti tisu ke, roti susu ke, makan. Makan. Oh, dia datang hang. Kata benda aku semua aku buh nama hang. Saya nak buat contoh ni pasal apa? Tuan-tuan kena dengar elok-elok. Inilah tabiat kepada dakwah. Inilah tabiat kepada jalan islah. Inilah tabiat yang dibawa oleh risalah nubuwah. Apa dia tuan-tuan? Apabila Nabi SAW membawa risalah kenabian, risalah nubuwah, membawa Al-Quran, baginda telah bertembung dengan kebiasaan, dengan keseronokan, dengan amalan yang dilakukan oleh masyarakat. Itu menyebabkan pertembungan Nabi dengan kaum dia. Sebab Nabi telah bawa satu benda yang berlawanan dengan nafsu dia, berlawanan dengan kebiasaan dia, berlawanan dengan adat dia, berlawanan dengan nafsu dan kehendak dia yang dia duk amal selama ni. Tiba-tiba Nabi mai kata yang ni tak boleh, yang tu tak boleh, yang ni salah, yang ni tak kena. Apa yang berlaku? Mereka bangkit menentang Nabi. Itu terangkam di dalam sirah. Itu fakta. Sebelum tu mereka sayang tak Nabi? Al-Amin. Mereka sayang Nabi, sanjung Nabi, angkat Nabi, puji Nabi. Tapi bila Nabi bawa kebenaran, yang tu tak boleh. Yang hampa duk sembah berhala tak boleh. Yang hampa duk sembelih kat berhala tak boleh. Yang hampa duk makan riba tak boleh. Yang hampa duk makan harta anak yatim tak boleh. Yang hampa duk menipu dalam niaga ni tak boleh. Yang hampa duk kecoh ni tak boleh. Yang hampa duk berzina ni tak boleh. Oi kalut. Maka bila Nabi membawa agama, Nabi membawa perintah Allah yang berlawanan dengan adat dan kebiasaan mereka, maka bertembunglah mereka dengan Nabi SAW. Tapi kalau Nabi macam mana ni kami nak apa dia ni menipu ni, tak apa, boleh lah. Kalau Nabi boleh lah, tak masalah, okey. Agak-agak tuan-tuan bertembung ke tak? Agak-agak Nabi akan bertembung tak dengan kaum dia? Tidak. Sebab itu tuan-tuan, inilah jalan yang akan dilalui oleh setiap orang yang membawa agama dan risalah Nabi ini. Setiap orang yang membawa apa yang dibawa oleh Nabi akan senantiasa dilihat berlawanan dengan kebiasaan masyarakat. Dan masyarakat akan rasa apa? Apa nu tak boleh, yang ni tak boleh, yang nu palsu, yang ni palsu, yang nu tak sahih, yang ni tak sahih. Apa kita dah buat lama dah? Ini tabiat agama. Inilah apa yang dilalui oleh Nabi akan dilalui oleh pewaris dan penyambung mata rantai apa yang dibawa oleh Nabi. Sebab itu bila Nabi wafat, disambung oleh para sahabat dan disambung oleh mereka yang membawa jalan para sahabat. Ini satu muhasabah untuk kita. Kan? Kalau ayam tu berkokok pukul 2, pukul 3, tak ada siapa maki dia. Betul tak? Kalau dia berkokok pukul 2, pukul 3, tak ada siapa maki dia. Pasal tak ada siapa yang dia tidur waktu tu. Bagus ayam ni. Pasal apa? Kokok pukul 2. Ini yang dia panggil ayam yang bertakwa. Ayam. Orang maki dia pasal dia berkokok pukul 6. Pukul 6 orang nak tidur. Dia pergi berkokok waktu orang nak tidur.
Tapi orang beriman, pukul 6, orang beriman dia tak maki pasal apa? Pasal waktu tu dia maki sembahyang. Salah ayam itu kerana dia berkokok berlawanan dengan nafsu manusia. Nampak? Hadirin mukminin. Okey. Kemudian tuan-tuan, saya nak sebut apa dah? Itu selingan dia. Saya nak sebutnya, antara alasan lain kenapa kokokkan ayam ini memberikan isyarat yang penting kepada kita, kerana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, Nabi kata, "Idza sami'tum siyah." Idza sami'tum, apabila kamu mendengar siyah. Siyah, pekikkan, jeritan, kokokkan. Ad-dikah, bila kamu dengar ayam berkokok, kamu mendengar kokokkan ayam, fas'alullah, kamu hendaklah mengambil peluang pada waktu, detik, saat dan ketika ayam berkokok itu, fas'alullaha min fadlih, kamu doalah kepada Allah kebaikan dan kelebihan. Bukan kamu maki ayam tu, tapi kamu gunakan kesempatan tu, ya Allah, ya Tuhanku, murahkan rezekiku, berikan kesihatan, berikan ketenangan, panjangkan umurku dalam ketakwaan, selamatkan diriku. Fas'alullah. Berapa ramai orang yang bila dengar ayam, dia berdoa. Itu waktu yang mustajab. Salah satu daripada waktu yang makbul, mustajab, ayam berkokok. Tapi tuan-tuan tak boleh tahu suruh dia berkokok. Tuan-tuan ada satu doa, tuan-tuan ada satu hajat, tangkap ayam, tampak 2-3 ribu, hang berkokok, aku nak doa. Tak. Lah. Dia takkan berkokok. Kerana dia ada sebab dia berkokok. Fa innaha ra'at malakan. Dia berkokok itu kerana dia melihat malaikat. Tapi tuan-tuan jangan duk keluar pergi tengok kat pintu pula. Abang, kah? Pergi tengok awak, kokok dah. Mana? Tak ada. Sebab malak makhluk ghaib. Makhluk ghaib. Tapi dia lihat. Dia dibuka hijab dia oleh Allah, dia lihat. Bila dia tengok malaikat, dia berkokok. Waktu tu kita doa. Kerana apa? Kerana kita nak malaikat mengaminkan doa tersebut. Kita tak tahu bila waktu malaikat datang. Kita tak tahu bila malaikat masuk dan keluar rumah kita. Kita tak tahu di mana malaikat berada pada waktu bila malaikat itu berada, ada dan mari. Tetapi Nabi dah bagi tahu salah satu tanda malaikat itu ada di situ, datang pada waktu itu, ayam berkokok. Kalau Nabi tak habaq, kita pun tak tahu pasal benda ni ghaib. Ada tuan-tuan jangan duk fikir tak ketahui halal pula. Dia kata kalau lembu macam mana lembu? Lembu kita tak tahu. Sebab benda ni bukan benda akal, bukan benda yang dipetua oleh orang tua-tua. Orang tua-tua kata kalau apa, yang ni petua orang tua-tua, kalau bunyi cicak orang nak main Minang ke apa, saya pun tak tahu. Yang tu petua orang tua-tua. Pasal apa dia petua macam tu? Ceritanya macam ni. Pada zaman dahulu ada bunyi cicak, tiba-tiba ada orang masuk minta dia. Kebetulan tu jadi lekatlah satu. Tapi dia ambil peluang ni. Malaikat bila dia dengar kita doa, dia amin. Habis dia berkokok, habis. Nampak? Wa idza sami'tu nahiqal himar. Apabila kamu mendengar bunyi renggekan
bunyi suara himar ni, suara Quran kata inna ankaral aswat la sautul hamir. Seburuk-buruk bunyi dalam dunia ni bunyi kaldai. Masalah kita di Perlis ni tak ada kaldai. Himar ni bunyi dia cukup tak elok. Kalau tuan-tuan boleh pergi ke negara-negara Arab kan, tuan-tuan pergi, bila dia bunyi tu menyakitkan. Tuan-tuan boleh tengok dalam Google, YouTube video. Bila kamu dengar bunyi kaldai merengek atau melolong, fata'awwadhu billah minasyaitan, hendaklah kamu bermohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Dia berbeza. Ayam tadi doa. Kalau kaldai, minta Allah lindung. Ya Allah, jauhi aku daripada syaitan, selamatkan aku daripada syaitan, pelihara keluarga aku daripada syaitan. Kerana apa? Fa innahu ra'a syaitana, kerana kaldai itu berbunyi, dia melihat syaitan. Nampak? Kata para ulama, ini salah satu daripada tanda apabila ayam itu berkokok, dia melihat malaikat. Maka Nabi menganjurkan kita untuk berdoa pada ketika itu. Alasannya kerana doa yang diucapkan pada waktu ayam berkokok, yang mana ia melihat malaikat, akan diaminkan oleh malaikat tersebut, dan ini menjadi asbab doa itu dikabulkan oleh Allah. Nampak? Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, ketika Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan tentang keistimewaan ayam jantan. Ini semua nukilan para ulama. Kita quote daripada perkataan para ulama. Kata Ibn Hajar, antara kelebihan yang ada pada ayam jantan, ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh haiwan lain. Iaitu, yang pertama kata Ibn Hajar, ia mengetahui berapa lama waktu malam, dan dia mengetahui bila masuknya subuh. Dengan dia berkokok menandakan terbitnya fajar, yang mana pengetahuan itu tidak dimiliki oleh mana-mana haiwan. Itu dia punya kelebihan dia. Dia tahu malam tu pukul berapa, siang pukul berapa, subuh pukul berapa, dan dia bagi hint, isyarat masuknya waktu subuh. Itu kelebihan dia. Kata Al-Hafiz lagi, ini membantu kaum muslimin, umat Islam, untuk bangun melaksanakan salat tahajud, qiyamul lail, kerana Nabi SAW menyebut hal itu. Kadang-kadang dia kokok awal, tapi dekat-dekat nak subuh, bila kita dengar dia kokok, kita bangkit, paling kurang kita dapat salat tahajud 2 rakaat atau witir 1 rakaat. Dia macam first siren lah kan. Okey. Kemudian tuan-tuan, di kalangan ulama lain juga menyebut apa? Tidak boleh kita menghina dan merendahkan ayam kerana ia membantu kita untuk melakukan ketaatan. Sesiapa sahaja yang membantu kita melakukan ketaatan dan ibadah, sama ada binatang ataupun manusia, sepatutnya dipuji dan didoakan oleh kita. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Jadi penting ayam ni. Sebab apa? Sebab kita boleh tahu waktu mustajab doa. Malaikat amin. Waktu tu kita doa. Sebab malaikat ni, kita selain daripada ayam, ada juga dua tiga tempat yang disebut malaikat doa. Jadi tuan-tuan ingat, satu ayam tadi. Yang kedua, ni penting ni, pasal tuan-tuan doa, malaikat amin. Malaikat tu apa dia? Makhluk yang paling taat dan dekat dengan Allah. La ya'sun Allah, dia tak pernah bantah. Hebat malaikat, dia tak pernah bantah. Siang dan malam istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ibadah. Kita mengharapkan apa? Dia aminkan doa kita. Nampak? Kalau orang saleh aminkan doa kita pun kita rasa seronok. Ini malaikat, al-muqarrabun. Yang pertama tadi ayam, yang kedua tuan-tuan boleh apa? Tuan-tuan juga boleh mendapat amin malaikat ni
apabila tuan-tuan mendoakan seseorang dalam keadaan dia tidak mengetahui. Ini saya tambah. Kok tuan-tuan terlepas peluang nak dapat amin malaikat masa ayam tu, tuan-tuan boleh dapat peluang lain, second chance. Macam mana nak dapat amin malaikat ni? Yang pertama, tuan-tuan doa masa ayam berkokok. Yang kedua, tuan-tuan doa pada seseorang yang tidak diketahui oleh tuan badan. Tuan-tuan dapat amin malaikat. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi-dhahril ghaib." Mana-mana orang Islam yang mendoakan untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui bahawa dia mendoakan dirinya, melainkan Allah menghantar malaikat dan malaikat akan mengaminkan doa tersebut dan malaikat akan berkata, "Walaka bimithli." Apa yang kau doakan untuk saudara engkau, aku juga minta supaya Allah memberikan hal yang sama kepada engkau. Dapat lagi satu kelebihan. Nampak? Yang kedua, tuan-tuan, apa yang boleh kita lakukan untuk mendapat doa malaikat ni atau amin malaikat adalah kita berdoa ketika menziarahi orang sakit atau mengunjungi orang mati. Ini juga tuan-tuan boleh dapat grab, rebut amin malaikat. Masa tuan-tuan pergi tengok orang sakit, malaikat duk ada. Masa tuan-tuan pergi tengok orang mati, malaikat duk ada. Cuma tuan-tuan tak nampak. Jadi bila tuan-tuan pergi, tuan-tuan doakan untuk diri si mati, diri pesakit, dan jangan lupa untuk diri tuan-tuan. Ya Allah, kau beri kesembuhan kepada si pesakit ni, kawan aku ni, dan kau selamatkanlah aku daripada penyakit ni. Sekali lagi kita kata sembuhkan dia, kita tak minta untuk kita, esok kita pula sakit. Pasal itu salah satu daripada taktik doa, bukan taktik, seni doa, jangan lupa untuk diri kita. Pasal itu dalam Quran apa-apa pun dia mula Rabbighfirli. Aku dulu ya Allah, ampun dosa aku. Lepas tu mak bapak kita, lepas tu orang Islam. Apa? Mula dengan kita dulu. Nabi kata apa? Idza hadartumul marid awil mayit, apabila kamu menziarahi orang sakit ataupun mengunjungi orang mati, faqulu khaira, doalah yang baik. Fa innal malaikata yu'minun ala ma taqulun, kerana malaikat mengaminkan doa apa yang kamu sebut di dalam kedua-dua tempat tadi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nampak tuan-tuan? Jadi banyak manfaat daripada ayam berkokok ni. Kita boleh mengetahui adanya suatu perkara yang sangat besar, bab amin malaikat. Nampak? Okey. Cuma tuan-tuan, dalam kita duk kempen supaya tuan-tuan bersikap baik kepada ayam, jangan maki ayam. Ada tujuan dan manfaat Allah ciptakan ayam. Malangnya ada sebahagian pihak ataupun segelintir pihak menyusup masuk hadis palsu tentang ayam. Okey? Yang kita duk baca malam ni hadis sahih, tapi dalam duk sebut hadis sahih ni ada diselit hadis palsu. Kan? Saya bukan tokai ayam, dan saya bukan kempen tuan-tuan beli ayam, walaupun saya tak ayam hai. Kan? Ini cerita lain. Ini cerita ayam hidup. Okey, tuan-tuan bisa dengar tak? Manittakhadha dikan. Pasal apa duk baca elok-elok hak sahih, dibaca hak palsu? Nak suruh beringat, nak suruh berhati-hati, nak suruh berjaga-jaga, takut tersilap, pergi ambil hadis palsu. Ni hadis ni palsu lah. Yang tadi ni sahih. Daripada awal kuliah sampai tengah tu sahih. Yang ni palsu. Manittakhadha dikan, sesiapa yang bela ayam jantan abyad. Ayam jantan tu mesti putih. Pasal tu dulu tuan-tuan tengok orang-orang Melayu, marah satu dua pihak bila saya sentuh Tok Bomo. Angin dia bawa, hantam kiri kanan. Pasal kita sentuh, kita kacau Tok Bomo kan.
Kita kata tok bomo yang sesat. Tak apa, nanti kita jawab insya-Allah. Kita jawab insya-Allah. Sebab kita kerja banyak lagi kan. Banyak urusan kita nak buat, banyak perkara kita nak sebut. Kan? Tak larat kan kita nak duk kutip-kutip kadang-kadang benda-benda apa tuan-tuan? Anjing menyalak bukit. Bukit tak betul orang Melayu ah. Kan? Ha? Tak apa. Tapi kita akan perjelaskan untuk masyarakat. Cuma dulu orang Melayu bila dia nak bayar apa-apa, dia nak bayar nazar. Saya dipahamkan di belah kampung Salang tu ada satu kawasan, kampung Salang, bukan Sanglang, Salang tu. Saya dipahamkan ada satu keramat dululah yang depa pi bagi bila lega demam, lega sakit, lega apa-apa tunai hajat, depa pi bawa ayam putih. Ayam hitam tak mau, ayam kelabu tak mau. Kan? Tapi perbuatan ni sebelum daripada lagu Jalil Hamid ayam tu. Jadi katanya mereka cerita kat saya lah, orang-orang situ cerita, katanya berkeputihlah kawasan tu dengan ayam-ayam putih. Sebab ayam tu dibayar nazar pada keramat tu. Jadi tak boleh makan lah ayam tu. Jadi banyak ayam putih duk berkeputih di situ. Bang dulu saya kita habis cerita ayam putih. Okey. Jadi hadis yang kita selalu dengar, ada sebahagian pihak kadang-kadang dia petur. Dia ajaklah amalan ni. Sebahagian pihak kadang-kadang mungkin orang tua-tua ke tok-tok bomo ke apa ke dia dah petur benda ni. Tapi tuan-tuan kena ingat sandarannya palsu, maudhu'. Hadis ni Nabi tak pernah sebut. Kita kena sebutlah pasal kita tak mau termasuk dalam orang yang berbohong menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan-tuan? Mungkin orang tua-tua dulu pun dengar hadis ni. Dia pakai hadis lah kan. Man ittakhadha dikan abyad. Siapa-siapa yang ada bela ayam jantan warna putih, lam yaqrabhu asyaitanu
Nombor satu, kelebihan dia, fadilat dia, keistimewaan dia, syaitan tidak akan datang dekat kepada dia. Syaitan tak akan hampir. Rumah mana yang ada ayam jantan putih, setan tak akan pi walaupun tuan tu perangai macam setan. Kan? Tapi belah habislah orang kita ni ayam jantan. Yang kedua, walas saharah. Yang kedua, dia tak akan kena gangguan syaitan. Yang kedua, walas saharah. Dia tidak akan terkena sihir. Oh. Tuan-tuan kalau dengar macam ni tak dan subuh cari yang jantan putih. Sakan. Tapi hadis ni dari sudut matan, dari sudut teks, dari sudut makna dia, suatu benda yang tidak betul, bercanggah dengan Al-Quran dan bercanggah dengan hadis. Dia kata, ustaz, ada kawan saya betul ustaz, dia bela ayam jantan, dia tak kena sihir, dia tak kena syaitan. Betul. Tu nak kata lagu mana? Kacau kan? Kita duk kata palsu-palsu, tetap kawan dia bela tak kena apa? Kita kata itu talbis iblis. Supaya manusia tertipu dengan permainan syaitan. Nampak? Kita jangan sangka kata semua betul itu mesti benar. Kerana sihir juga betul, boleh berjadi, boleh berlaku. Tapi itu bukan tanda benar. Nampak? Okey. Kesimpulannya, tidak ada hadis yang sahih tentang kelebihan ayam jantan melainkan hadis yang kita baca tadilah, yang kata kalau dengar ayam jantan berkokok, doa malaikat apa? Nampak? Amin kan? Kesimpulan, khulasah, conclusion pada kuliah kita pada malam ini, marilah kita sama-sama ahli sunnati wal jamaah bersikap baik kepada semua makhluk. Itu pengajarannya pada hadis yang kita baca. Tajuk kita malam ni, berbuat baik kepada semua makhluk. Kalau maki pun tak boleh, apatah lagi kita nak buat zalim pada binatang. Bahkan tuan-tuan, ada hadis Bukhari, ada hadis riwayat Bukhari yang mana Nabi cerita, Abu Hurairah sebut hadis ni. Hadis selalu kita dengar perempuan pelacur, itu juga sahih, tapi ini cerita seorang lelaki, cerita seorang lelaki, besi lain tapi juga sahih. Baina rajulun yamshi, seorang lelaki dia berjalan, lelaki daripada umat sebelum ni. Fashtadda alaihi al-'atash, atash dia dahaga, dia hangat, dia dahaga, dia lapar air. Oh, ni masalah orang utara, semua lapar. Nasi lapar, air lapar. Dia lapar air. Fanadhala bi'ran, dia pun turun pi bi'run, telaga, dia turun bilang telaga tu, cedok. Fasyariba, dia pun minum, dia kabat naik balik. Fa idza huwa bikalb yalhas, elok-elok dia naik daripada telaga tu, seekor anjing duk terjelir, yalhas, duk menjulur lidah. Ya'kulu athara min al-'atash, dia duk jilat-jilat ni, dia duk habaq, kata dia lapar. Kalau dia bercakap mungkin kau tu terjun balik, dia duk jilat, dia lapar. Dia lapar. Faqala laqad balagha hadha mithlu alladhi balagha bi, anjing ni dia dahaga macam aku tadi. Lepas itu tu orang yang biasa susah, bila dia tengok orang susah, dia boleh rasa kesusahan orang. Berbanding orang yang tak pernah susah, dia tak rasa benda tu. Pasal itu Nabi dipilih daripada kalangan orang yang menempuh pelbagai jenis
dugaan supaya dia boleh rasa apa yang orang rasa. Kalau nak kata anak yatim, dia anak yatim. Kalau nak kata orang susah, dia orang susah. Macam-macam semua dia lalui dulu dah. Itu hebat. Lepas tu kawan ni dia rasa kesian lah. Dia pun famala'a khuf. Dia pun cabut khuf dia, kasut dia, dia pergi cedok. Malak dia penuhkan dengan ayat thumma amsakahu bifi. Dia pun gigit di mulut dia, dia bawa naik. Gigit dia cedok, dia gigit kasut dia tu, dia kabat naik. Men. Tapi tuan-tuan, kan nak boleh apa tu orang jin ni? Dunia lah kan, dunia. Kan nak boleh apa? Kan jin ni nak boleh buat apa kan nak bagi apa? Tapi tak apa, dia mungkin ikhlas kan. Fasaqa al-kalba. Dia pun bagilah anjing tu minum. Bagi anjing tu minum. Tuan-tuan dengar perkataan Nabi ni. Fasyakarallahu lahu. Bukan anjing tu. Dia bagi minum anjing tu lega, anjing tu pun lari pi tinggal dia. Fasyakarallahu lahu. Allah berterima kasih kepada dia. Allah berterima kasih kepada dia di atas tindakan dia. Ini yang menjadi semangat, yang memberi motivasi kepada seluruh umat Islam. Setiap tindak tanduk dan kerja buat kita adalah untuk mendapat terima kasih daripada Allah, bukan daripada manusia. Sebab tu semua orang sanggup tadhiyah, si kita bagi apa, tolong buat kerja, tak apa, Allah akan terima kasih kat aku. Faghfarallah, dan Allah reward, Allah ampun semua dosa dia, clear. Faqalu, sahabat yang dengar tu depa jadi pelik. Qalu, depa kata, wa inna lana fil bahaim, buat macam tu kat binat bahaim, bahimah, buat dekat binatang pun sakan juga no pahala. Buat dekat binatang pun boleh pahala no. Depa tanya kan, buat kat anjing ni boleh pahala? Orang Melayu kalau kelih anjing dia kau nak tengalung. Dia punya persepsi dia, perception dia tu, anjing ni kotor, anjing tu najis, mughalladhah, tapi bukanlah benda yang disuruh kita tengalung. Ni berbeza tau kepahaman soal ni. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata fi kulli kabid ratbatin ajr. Hampa buat baik pada semua benda yang bernyawa, makhluk Tuhan, ada pahala di sisi Allah. Cukup. Hadis rawahul Bukhari. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, bila kita cakap soal binatang, soal apa? Ada WWF. Tuan-tuan tahu WWF? WWF, World Wild apa atau F tu? Foundation ke apa ke? Persatuan pencinta haiwan. Pencinta haiwan ni, sebelum mereka bercakap tentang cinta haiwan, pelihara haiwan ni, hadis-hadis Nabi dah ajak orang Islam. Jadi yang kata agama Islam ekstrim, agama Islam ni jahat ni, tak betul lah. Hatta haiwan pun kita kasih dan kita dilarang menganiayai mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita, pelihara kita, dan jadikan kita manusia yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi